sampai masa kita akan mati. Kan? Takut mati, tak takut mati pun mati. Kan? Nak mati ke tak nak mati ke tetap mati. Cuma ada satu keadaan sahaja mati itu dimatikan. Tak mati-mati bila akhirat besok. Pada hari akhirat mati itu sendiri dimatikan. Rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi yang telah memulakan program kita pada pagi tadi. Dan sekarang sambung slot saya pula. Kita sambung bab 28, mengingati maut. Kalau kita tengok kan, kita tengok manusia yang hidup macam mana pun akan mati. Jibril bagi tahu nombor 1, dia kata hiduplah sesuka hati kamu. Jibril beritahu dekat Nabi kita kan, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Kan? Kedua, dia sebut sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Sayanglah macam mana pun kan, mesti akan berpisah dengannya. Dan begitu juga yang ketiga, dia sebut perbuatlah suka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu buat. Maknanya nak bagi tahu sampai masa kita akan mati. Kan? Takut mati, tak takut mati pun mati. Kan? Nak mati ke tak nak mati ke tetap mati. Cuma ada satu keadaan sahaja mati itu dimatikan. Tak mati-mati bila akhirat besok. Pada hari akhirat mati itu sendiri dimatikan. Buat macam mana pun tak mati-mati. Kena bakar tak mati, kena pukul tak mati, kan? Kena seksa tak mati-mati. Masa tu nak sangat mati, biarlah mati tu senang, tak mati nak lari. Tu cerita dia. Tu sebabnya Allah Ta'ala pernah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, dan pada hari kiamat jugalah akan disempurnakan balasan buat kalian. Barang siapa yang dapat jauhkan dirinya daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ketahuilah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Apa? Dunia ni kesenangan memperdayakan. Dia macam kita naik kereta lah kan, naik kereta jalan kan, nampak dekat ujung tu, nampak macam bergonang air tengah panas tu, bergonang air tu, dia panggil tu symbiosis ke apa panggil tu. Nampak macam air, rupa-rupa cahaya tu, kepanasan tu menyebabkan kita nampak macam air, tapi bukan air. Macam itulah lebih kurang. Nampak macam air kan, rupanya air basuh tangan. Contohlah kan, dengan air minum kan, bulan puasa kan, tak lama lagi bulan puasa, macam itulah. Ini sedap ni kan. Macam pergi Kelantan, saya pergi Kelantan dulu, ada kawan saya ingatkan kuah kari itu macam kita makan roti canai. Saya bantai lah buat banjir, rupanya manis betul kan, kuah manis. Macam itulah lebih kurang memperdayakan. Jadi dalam sabda Rasulullah SAW, banyak-banyaklah mengingat perosak kelazatan. Ayat yang Nabi pakai, perosak kelazatan, mati ni. Maknanya Nabi sendiri pun waktu ketika malaikat maut datang nak cabut nyawa Nabi kan, Allah Ta'ala pesan kepada kamu, kau pakai cantik-cantik, wangi-wangi, kau nak pergi jumpa kekasih aku. Sebelum kau masuk rumah, kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk, baru kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Nabi je dapat macam tu. Kita tak dapat macam tu, tahu dah dapat muka dah kan. Jadi bila sampai Fatimah beritahu, ya Rasulullah, wahai ayahandaku, aku lihat di luar sana ada seorang lelaki yang tak pernah aku lihat siapa dia. Mukanya agak garam, agak tegas kan, pakaiannya segak
Maka Nabi beritahu, ketahuilah wahai putriku, sesungguhnya itulah yang akan mengambil segala kelazatan dunia. Dia juga akan mengurangkan jumlah jemaah yang ada dekat atas muka bumi ni. Itulah dia malaikat maut. Nampak? Dia akan menggunakan istilahnya merosak kelazatan, mengambil kelazatan yang ada. Sebab dunia ni memang dia punya nature dia semula jadi dia nampak lazat, sedap. Bayangkan tengah break tadi, habis Ustaz Tarmizi tadi dia umum lauk yang ada kat sana. Kan lazat tu. Tapi ada orang yang makan memang lazat, lepas tu sakit perut, ada yang memulas, nak buang air tiba-tiba kan. Tak, bukannya sebab makanan tu elok perut kita ni. Kadang-kadang ada yang tak boleh terima. Yang ada orang dah tak boleh pedas sikit pun tak boleh kan. Sekarang dah tua, lidah dah haus, sikit pun tak boleh. Ada orang macam tu ya? Banyak-banyak mengingat perosak kelazatan. Artinya dengan itu kita patahkan kelazatan hingga putus tiang-tiangnya untuk kemudian menghadap kepada Allah SWT. Juga Rasulullah SAW telah bersabda, maknanya tadi sampai putus tiang-tiangnya, biar habis kelazatan itu. Sebab lepas tu nak menghadap Allah, tak ada dah kelazatan yang kita jumpa kat dunia ni, tak ada dah. Menghadap Allah tu apa yang kita bawa bekalan kita. Itu yang selalu saya sebut dalam ceramah saya kan, berapa ramai orang yang atas dunia ni macam bersia-sia je, berjalan-jalan, suka sana suka sini, jom pergi sini, jom pergi sini, bersia-sia. Akhirnya bila nyawanya dah dipanggil, baru dia perasan yang dalam bekal dia tu, bekas bekal nak bawa jumpa Allah ni kosong, masih lagi belum ada bekalan. Itulah orang yang rugi. Tapi siapa yang datang pondok Muallim ni ada harapan. Macam tu, ada harapan kan. Alhamdulillah, amin. Iyalah, mau tak ada bekal, sambal ada, kan, baju ada belakang, macam-macam gerak makan ada kan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, kalau binatang itu tahu tentang kematian sebagai apa yang diketahui oleh anak Adam, engkau tidak akan memakannya hingga gemuk. Kan. Jadi maknanya binatang tu tahu tentang kematian sebagai apa yang diketahui oleh anak Adam. Bayangkan, kita pun tak ada nak makan dia. Sebab selera tu tak ada dah. Kalau fikir ni mati ni besok macam mana keadaan ni, tak ada. Tu sebabnya Nabi kita ni bertuah sebab Nabi kan peristiwa Isra' wal Mi'raj ya. Nabi berpeluang tengok syurga, peluang tengok neraka, peluang tengok orang tak semayang jadi apa, orang tak bayar zakat jadi apa, orang yang berzina macam mana kelakuan dia, orang yang makan riba macam mana. Semua tunjuk, soalan bocor kan, soalan bocor. Bayangkan kalau anak kita dapat soalan bocor SPM tapi tak boleh jawab, rugi ke tak rugi? Bapa rugi, bukan sikit-sikit rugi dah kan. Jadi macam tu jugalah, kita dah tahu ni. Nabi beria kongsi dengan semua ni, nak beritahu, excited Nabi nak cerita kat semua. Aku tadi nampak macam ni kan. Jadi bila cerita macam tu, mana keadaan tu, kita ni bertuah dapat tahu keadaan ni. Dan kalau orang yang boleh menghayati cerita tu, maka dia tentulah hilanglah rasa kelazatan yang Allah lepas ni macam ni. Contoh macam ni lah, orang yang jadi banduan terakhir tu dalam penjara, dia dah tahu dah besok ni nak kena hukuman gantung pukul 10 pagi. Hari terakhir dia diberi peluang jumpa keluarga dia. Hari terakhir, isteri, anak-anak dia jumpa. Ada satu hamba Allah, saya dah cerita dulu pasal banduan tu. Dah cerita tu? Dah cerita? Cerita dah? Oh belum, cerita lah Tapi banduan yang terakhir, hari terakhir ni, dia boleh minta dia nak makan apa. Cakap lah nak makan apa. Nak ayam 5 kotor, nak 5 ekor pun boleh. Ayam lah. Tetapi pada ketika itu, kebanyakannya dah tak selera makan. Sebab tahu dah besok kelazatan tu dah tak ada. Ya, cuma ada satu kisah lah pasal banduan ni. Ada satu hamba Allah pernah dihukum bunuh, dihukum untuk hukum gantung sampai mati. Kaunselor ni cerita dekat saya, ada seorang kaunselor ni cerita dekat saya. Dia kata dia ingat dia selama ni tabah nasihat kat orang, tapi dia tengok ada satu kes ni, dia tak sampai hati. Dia pun nangis tengok waktu dia jumpa anak dengan isteri dia. Dia pegang anak-anak dia, jaga mak elok-elok je, jangan nakal, dengan cakap mak besok dah tak payah tengok ayah dah tak ada dah esok, dia kata. Dia cakap macam tu. Dan dia dituduh atas hukuman, atas kesalahan dia membunuh seorang. Kes ni memang ramai orang tahu lah, saya tak nak sebut. Waktu minum kan bukan tu pergi cerita.
Macam tu. Lepas tu dia dihukum bunuh. Dalam tempoh 10 tahun dia buat rayuan apa semua. Akhirnya rayuan dia ditolak. Dalam tempoh 10 ke berapa belas tahun yang dia buat rayuan ni, dia telah berjaya mengislamkan 20 banduan dalam penjara. Jadi sehari sebelum nak digantung tu, lepas jumpa family tadi, semua nangis. Yang kaunselor tadi, sebab dia orang baik. Dia orang baik. Kemudian waktu sebelum nak gantung esok tu, dia pegang tangan kaunselor tu, pegang tangan imam ni. Dia pegang dua tangan, dia kata, Tuan Haji, besok Tuan Haji dua orang akan uruskan jenazah saya kan, jangan kasar-kasar ya, insya-Allah saya ni baik, insya-Allah. Lepas tu saya nak bagi tahu, saya nak buat pengakuan dekat kedua-dua ni. Saya nak buat pengakuan, demi Allah saya tak buat apa yang dia orang tuduh saya ni, tapi saya redha, dia kata macam tu. Itulah, jadi itu sebab menangis dia, memang menangis dia. Ni kisah benar saya cerita ni. Nah, yalah atas dunia kan, macam-macam kadang-kadang tak aniaya, bukti dia nak membuktikan tu kan, tapi dia memang orang baik lah. Nantilah saya tak nak cerita kes apa. Tapi bukan kes yang ni alien tu, bukanlah. Itu lain tu. Itu yang Ustaz Tirmizi dah tahu tadi tu, betul tu. Dia rasa dia pandai kan. Ya. Nantilah orang macam ni waktu tengah senang ni memang macam tu lah. Tunggu dia sampai sini. Dah sampai sini esok baru dia tahu. Macam tu lah. Orang sombong atas dunia ni tak lama tuan-tuan. Jaya lah cakap saya. Macam tu lah. Jadi satu hari sebelum dah tahu boleh minta nak makan apa, makan lah. Nak ayam penyet, nak apa cakap kan, nak sambal lemak cili api cakap, nak gondang itik kan, cakap. Tapi masa tu selera dah tak ada, kelazatan dunia dah tak ada kan? Telah berkata Aisyah, ya Rasulullah, adakah seseorang yang dihimpunkan bersama para syuhada? Rasulullah SAW menjawab, iaitu orang yang mengingati mati sehari semalam 20 kali. Ingat mati tu sebabnya kalau kita lalu kubur kan, lalu kubur tu patut ingat mati. Tapi kadang-kadang orang lalu kubur dah tak heran lah, sebab dah hari-hari lalu. Dia lalu relax dia. Tu sebab orang dulu-dulu masa mengaji, masa zaman tuan-tuan dan perempuan kan, masa zaman mak ayah ni semua dulu mengaji semua jalan kaki. Mesti lalu celah pokok buluh tu, mesti lalu kubur. Tak tahu kamu ustaz ni ramah pula yang ngajar ngaji ni, ramah lah baik rumah dekat-dekat dengan kubur kan. Sebab apa? Sebab ingat mati kan. Iya, orang dulu-dulu. Tapi sekarang ni bila kita lalu je kan dah tak rasa apa. Tadi kubur tadi tu terlepas. Sebab apa? Sebab bila orang dah mati, dia berada di dunia yang sangat berbeza. Jadi mana kita pun kadang makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Itu sebab roh ni masa mula-mula dia meninggal dunia, kita rasa rapat, rindu kat dia. Tapi makin lama makin jauh. Walaupun kubur tu sebelah rumah. Iya. Dia makin jauh sebab dia berada dalam dunia yang berbeza. Memang betul lah, kita memanglah ingat dalam doa kita ingat, tapi dia dah berada dalam dunia yang berbeza. Jadi jangan lupa kirimkan kan, doakan kesejahteraan kan orang yang kita sayang, walaupun dah lama meninggalkan kita lah. Kojab dah 20 tahun arwah abah kau pergi kan, dah 20 tahun, dah 30 tahun mak tak ada kan, tak sama kan, mak ayah dah tak ada ni, tak sama. Nak pula terbayang lomang kan, mak dekat-dekat nak raya ni lomang terbayang, gondang terbayang, aduh itu dah tu kan. Jadi ada pun sebab keutamaan semua itu adalah kerana mengingati mati dapat membuat seseorang tersedar dalam tipuan dunia serta mempersiapkan diri untuk ke akhirat. Ada pun lupa pada mati mengakibatkan seseorang tergila-gila dalam syahwat dunia. Rasulullah SAW telah bersabda, hadiah orang mukmin adalah mati. Hadiah orang beriman adalah mati. Sebab apa? Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang lain, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dunia penjara bagi orang mukmin. Kenapa tak? Kalau dalam penjara, kita nak pergi sini tak boleh, pergi sini tak boleh, nak makan tu tak boleh, apa yang hidangnya, nak cakap pun kena elok kan, kena pukul kan, kena bantai dengan warden tu kan. Kalau salah sikit dia silap kan kena. Jadi macam mana? Macam tu juga dunia. Bukan semua benda kita boleh buat. Kalau orang beriman, oh ni tak boleh ni, air ni tak boleh minum ni, air ni air kosong betul contohnya, air ni air kosong tapi duit tu daripada sumbernya, payah betul lah, itu tak boleh, ini tak boleh. Sebab itulah dia jadi orang beriman.
Sebab dia jaga diri dia. Ini tak boleh, itu tak boleh. Pergi rumah orang selagi orang tak bagi masuk, tak masuk. Susah betul kau ni. Masuk je lah. Pintu dah terbuka tu. Tak, orang beriman tak macam tu cara dia. Kan? Lepas tu dia bila duduk kat meja makan tu, selagi orang tak ajak makan, tak diusik makanan tu. Sama kan, betul, dia jaga tertib ni. Macam kita makan kat kenduri kahwin kan, kenduri kahwin kan satu meja dengan satu hidang tu kan, kita makan. Kita walaupun kita rasa kita makan sikit, jangan cepat sangat habis tu basuh tangan depan semua orang yang tengah makan tu. Orang lain tu belum habis lagi, kadang orang tu rasa, alamak dia dah habis dah, aku tak berhenti lagi. Sampai macam tu sekali fikir pasal orang. Macam tu lah. Jadi slow dia makan. Walaupun dia makan sikit, makan slow. Nampak tak? Kau tak makan pun ambil benda ni, makan juga, layan kan macam tu. Tu belum cerita lagi dia makanlah, saya puasa. Lagilah kawan tu tak boleh makan. Nampak tak? Contoh lah kan. Dia jaga betul-betul, semua jaga betul. Cara bercakap, tak boleh cakap tapi dengan hikmah. Dengan mak ayah ikut geram. Mak ayah pokak rahmatah tak terang. Kadang-kadang ada tu, dia bercakap dengan mak dia. Mak, tak dengar ke? Kan dah cakap. Ada macam tu. Kita tengok pun, Allah, kenapa lah kasar sangat cakap dengan mak dia? Memang nampak orang tua tu macam tak ada perasaan. Tapi sebenarnya hati dia kalau terasa, habis kita. Jangan main-main. Dah tahu mak tu tak berapa dengar, pergi dekat kat telinga dia. Mak, jom makan. Macam tu. Kan elok. Tak dengar agak lagi. Letak speaker kat telinga tu. Sekarang dah ada alat dah kan, letak kat telinga tu boleh adjust lah volume dia. Kan macam tu lah. Dalam ni pun ada yang pakai, saya nampak. Macam tu julu nampak tadi tu. Tak ada lah. tak benda tu ada. Tu sebabnya kena jaga benda-benda. Kalau pada orang yang tak beriman, dia tak tulis lah, semua dilanggar. Alah, relax lah, okey je. Beli nombor ekor, okey je. Minum arak tak ada rasa apa, rasa sedap aja kan. Sebab benda-benda yang tu yang sedap nak buat macam mana kat dia, sebab iman tadi kan. Tu sebabnya hadiah orang mukmin adalah mati. Sebab mati dah tak ada paturan dah. Bebas dah, lega aku dah mati. Yang lega ni siapa? Orang yang amal di atas dunia ni dia jaga. Ya. Beliau berkata demikian adalah kerana dunia ini adalah penjara orang mukmin. Nampak? Di sana dia selalu bersusah payah berperang dengan nafsunya, melatih syahwatnya serta menolak syaitannya. Maka kematian akan membebaskannya dari seksa itu, maka baginya kebebasan itu adalah hadiah. Itulah bebas daripada mati dah senang, kasihan dia. Kan? Senang dia mati. Itulah saya itu pakai mesin apa, sekarang ni tidur pakai mesin oksigen. Dah pakai oksigen tu, hari-hari bawa. Bukan takut mati, memang takutlah mau dia tak takut, ada lah takutnya. Tetapi maksudnya ambil tu sebab doktor pesan untuk kesihatan, tidur tu okey sikit kata. Rupa-rupanya bila buat kajian, rupanya ada sleep study. Kan saya kata sebelum ni kan, tidur tu kalau berdengkur tu sebab penat kan, rupa-rupanya ada penyakit rupanya. Buat sleep study, pasang mesin tu, pasang. Dia cek rupanya satu malam tu dalam 5 jam purata 84 kali nafas saya berhenti. Tu naik kereta hilang, naik bas hilang. Semua balik daripada Turki, baru 3 hari balik dari Turki. Naik bas je, Allah malaka sunnah, gelak semua orang. Saya tu memang senang tidur kan. Dekat sini tak rehat, jadi bila pergi sana rehatlah tidur kan. Rupanya 84 kali nafas saya berhenti setiap kali saya tidur tu, setiap jam. 84 kali lah 5 jam, berapa kali kan, berapa ratus kali. Jadi sudahnya kena pakai oksigen. Pakai oksigen tu dia bantu pernafasan. Bila tidur tu memang bangun tu bau lega betul, fresh badan kita tidur sebab dia bantu pernafasan. Tak ada lagi dah bunyi. Dah orang rumah saya heran pula tak bunyi pula ni kan. Dia lah tak boleh tidur sebab tak dengar bunyi kan, macam kan, dah biasa dengar bunyi macam tu lah. Tu sebab ramai orang Melayu tu utamanya, kalau ada yang teruk tu cubalah buat. Saya rasa ada yang kata cakap dengan saya, dia pun ada ambil mesin tu, dia 40 kali ada. Dia sleep study tu, ambil obstructive apnea tu yang bahaya, dia tutup sepenuhnya oksigen tu. Oksigen saya tinggi 90, bila tidur malam 92, 93, tapi bila dia drop boleh cecah 60%. Memang bahaya.
Tu pakar pulmonologi, doktor tu cakap kena ambil oksigen. Ambil lah oksigen, tidur. Tidur macam tu kan. Malakap, bangun pagi bergaris muka. Sebab pakai tu penuh tu. Dia ada yang tutup mulut je. Ada yang tutup hidung, ada yang tu masuk dalam tekak betul. Ada. Saya tak pakai tu, takut saya tertelan. Besok bangun dah tak ada, dah selalu tak mana pergi ni kan. Saya pakai yang tu, yang macam kat hospital tu, yang tutup semua tu. Tutup. Mesti berkat. Dia ada app tu, dia ada link kan. Jadi bila bangun pagi kita tengok berapa persen malam tadi kita tidur okey tak okey. Berapa markah dia. Ada. Pergilah tanya. Dia benda tu free je. Yang masa kita nak buat sleep study tu, dia pasang tu, dia bagi test free je. Nak tengok ukur berapa, pasang sini, pasang sini, tengok berapa kali nafas terhenti. Ya. Check je lah. Tu yang ramai orang Melayu lepas tu mati dalam tidur tu lah. Lepas tu kita bercakap alhamdulillah mati dalam tidur. Ya Allah. Mudah-mudahan mati dalam iman. Kawan tu tercokit kau tak tahu. Tentulah kan. Ya, juga Rasulullah SAW bersabda, maut itu penghapus dosa bagi setiap Muslim, kan? Yakni Muslim yang sesungguhnya dan mukmin yang sejati, di mana kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan dia telah membuktikan akhlak kaum mukminin serta bersih dari kemaksiatan, kecuali hanya dosa kecil sahaja. Maka kematian akan mensucikannya dari dosa itu dan menghapuskannya setelah dia menjauhi dosa-dosa besar serta menjalankan kewajipan-kewajipannya. Ada orang kadang kan, tapi penting ayat tu, menjalankan kewajipan-kewajipan, itu syarat dia. Salah, kita memang ada dosa, mustahil tak ada dosa kan. Ada dosa, tak kocik, bosa tak bosa kocik. Yang bosa-bosa tu kalau boleh elakkanlah kan. Dosa mensyirikkan Allah tu jauhkanlah. Dosa-dosa kita kan, berdosa-dosa dengan manusia ni, Allahu Akbar kan, bergaduh dengan orang, putuskan silaturahim. Bapak bosan, kau mengaku tak ada apa-apa lah, kita nama jadi beradik tapi aku haramkan kau. Macam tu ada macam tu kan. Tu dengan mak lagi belum cerita lagi. Mak sakit hati dengan kau, mampulah kau. Ada mak macam tu, ada. Jadi anak-anak ni sabar ya kan. Elakkanlah benda-benda macam tu kan. Telah berkata Atha Al-Khurasani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW lalu dalam satu majlis yang penuh dengan gelak ketawa, maka baginda bersabda, campurilah majlismu dengan mengingat sesuatu yang mengeruhkan kelazatan. Maka bertanya, apakah pengaruh kelazatan itu? Rasulullah SAW menjawab, iaitu maut. Maknanya kalau kita berbuat bincang, jangan lupa kita ni besok tak tahulah berapa lama lagi ni kan. Kita datang ni datang pondok mualim ni, kau tengoklah yang datang semua bukan beliau, yang datang beliau, dia kata kan. Kita tengok perasan tak banyak muka-muka baru. Lah, banyak muka baru. Yang lama mana lama ramai dah tak ada. Contohlah. Contoh. Jadi dia berbual tu mengingatkan yang tu je. Ingatkan mati. Allah. Tak tahulah badan ni pun dah makin sakit. Semalam 2 hari lepas saya ceramah di Paya Rumput. Habis ceramah tu seorang perempuan jumpa saya. Dia kata, saya down lah Ustaz, dah 3 minggu dah tiba-tiba rasa down. Kenapa? Saya dah lama dah tahu saya kanser usus stage 4. Ustaz bagilah menggalak semangat sikit kat saya. Tak apalah, saya kata ramai orang sayang kat kita, semua doakan kita, janganlah kita lemah semangat. Ikhtiarlah, nyawa ni bukan doktor tentukan. Berapa umur dia? 35 tahun. Perempuan kecil-kecil, comel aja. Nampak suami dia ada sebelah dia. Itulah Ustaz, saya dah cakap dengan dia, kuatkan semangat. Sebab nyawa bukannya di tangan doktor. Tengok saja Seniwati Datuk Sarimah, tengok macam mana dia overcome dengan kanser tu. Tapi itulah, kena sanggup lah, ikhtiar. Dia ikut yang macam Dr. Oz tu. Dr. Oz yang berapa puluh jenis sayur dia blender dan diminum hari-hari. Cubalah buat. Tak tahan lah, tu masalah dia. Orang ikhtiar, memang ubat tu pahit kan, berapa belas ke berapa puluh sayur tu memang dia blender hari-hari minum. Itu je sebenarnya. Boleh je ikhtiar kan. Ada orang, kalau kita tengok contoh tengok mak mentua saya, dia kena kanser limfoma. Limfoma kan, dia ambil buat kemo kan. Ada orang buat kemo, sel kanser dia mati. Ada orang sel kanser dia macam tu je. Ada orang buat kemo, sel kanser dia lagi banyak pula. Ada, merebak pula lagi.
Ada orang boleh, ada orang tak boleh. Kenapa? Sebab semua izin Allah. Kalau betul itu ikhtiar je, buat macam-macam. Kan? Tapi bila Allah Ta'ala bagi signal tu, mana Allah sayang tu, sebab saya kata sebenarnya orang yang kanser ni beruntung. Macam Profesor Datuk Dr. Muhayya kata apa kan, dia kata orang yang kanser ni, dia kata dia dapat berita baik. Saya baca buku dia, berita baik, sebab dia tahu sakit ke tahap mana, dia boleh bawa kematian. Jadi baguslah dia tahu. Kita daripada kita yang confident sihat, balon ayam kampung sampai 3 ekor sehari, kita rasa okey, tiba-tiba meninggal lah contoh kan. Macam dia dah tahu, tapi dia ikhtiar. Berapa ramai orang yang doktor cakap tinggal 3 bulan, dia survive sampai 5-6 tahun. Ramai je sebenarnya. Cuma tinggal lagi kita ni nak kuatkan semangat. Sebab yang hidup pasti akan mati, tak cepat lambat. Dalam pada dia tengah takut nak mati ni, orang yang mati dulu. Nampak? Itu sebab kata kan, sabar banyak. Allah sayangkan kita, Allah bagi sakit ni, Allah sayangkan kita. Malahan kalau yang kita pernah belajar dalam bab yang sebelum ni, kan Nabi kata kalau kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Kan Nabi besar, jangan segera minta sembuh. Sebab apa? Bila kita sakit, hilang selera makan, Allah tarik selera makan, Allah tarik segar badan, Allah tarik dosa-dosa kita. Dan bila kita sembuh, Allah kembalikan balik selera makan, kembalikan balik fresh badan kita. Tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Itu cerita itu tadi kan? Anas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, banyak-banyaklah mengingati mati, sesungguhnya ia dapat menghapuskan dosa dan zuhud di dunia. Maknanya dia dapat hapuskan dosa dan kita akan rasa zuhud, kita akan fikir akhirat aja, dan tak ada fikir dunianya sangat. Tak kisahlah hari ni lauk ni ayat tak okey je tu, alhamdulillah dapat kan. Bila dia fikir mati, tak ada apa ni, okey ni, besok sana kubur langsung tak boleh makan. Macam hari itulah saya pergi Turki, tak terdaya tu. Hari ketiga kebab dia tak dapat tu, bread aja hari-hari, roti lah. Lepas tu sup itu kan, sup apa tu, sup macam dal. Ni bagi nampak lah, hirup lah. Itu nampak salad tu, saya balun dia. Memang setiap kali hidangan mesti salad dengan sup kuning tu, bantai lah. Mak saya cakap, kau boleh makan salad tu? Bantai lah mak kan. Dah tu yang gaduh tu kan. Lepas tu bawa pula apa, nasi balik, bawa lah juga sikit daripada Malaysia tu, sambal Mak Jenny. Bantai lah kan. Sambal potai bawa, sambal ni saudara bawa lah kan. Macam mana kan, nak bagi tahu lah teh dia. Tapi kalau orang tu dia dah tahu dah, tak apalah, makan je lah, Allah bagi tu. Sebab Nabi sini, akhlak Nabi ajar kita apa? Nabi sini tak pernah mencerca makanan, tak pernah. Pebodoh lauk macam ni, tak sadap dia kan? Pergi kenduri kan, dia cakap tu tak perasan tuan rumah dekat kan dia, tak sadap lauk kau jangan ambil banyak, tak sadap dia. Tuan rumah tu terengah pula, lah ya kau, bukan tak sadap, tokak tak sama. Macam ada setengah orang dia kuat masin, ada seorang tu kuat manis. Kan macam kawan baik saya budak Kelantan tu dulu, pergi ke Rambau masa daripada Melaka Gajah tu, nak cari lemak teragak, nak makan lemak. Pergilah buka puasa tu cari dekat jalan Rambau Simpang 3 nak pergi ke Simpang 4 Melaka tu. Nampak lemang, saya pun beli. Ni lemang, saya pun order rendang makan. Kawan saya cakap, madu tak ada. Kau apa nak madu pula? Rupa dia ada, kadang dia makan lemang tu dia cacah madu, dia gemar nak manis juga. Lidah tak sama, betul tak? Macam orang Negeri Sembilan ni dia gemar podeh. Dia pula tapi podeh pun jangan sampai hilang rasa kan. Sambal tu, cili api tu kena masak betul-betul kan. Ada orang buat podeh dia, kojak-kojak lapur diri, tu susah tu kan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, cukuplah mati sebagai perpisahan. Baginda bersabda lagi, cukuplah mati sebagai nasihat. Mati itu nasihat. Nasihat pada siapa? Pada orang lain yang nampak kan. Kalau kita nampak orang tu mati, nasihat tu ni, ya aku pun akan mati. Ya Allah, macam mana lah aku mati besok, aku ni amal dah lah tak banyak. Bila nampak je orang tua, langsung letak dalam hati, ya Allah, dia orang ni dah tua, banyak amal ibadah dia berbanding aku. Nampak orang muda, ya Allah baiknya dia, ya Allahu Akbar.
kan, muda lagi, dosa dia pun tak banyak lagi banding aku ni yang dah tua. Macam tu letak kan. Macam tadi kan yang Ustaz Tamizi beritahu tadi, nampak orang tu buat dosa dengan kejahilan dia kan, dengan kejahilan dia buat dosa sebab dia jahil. Tapi kita ni dah tahu tapi buat juga, lagi teruk daripada yang jahil tu kan. Dah tahu dah harap tu berdosa, minum lagi, letak air batu tu, campurlah kopi sikit, dia buat ramuan sendiri contohlah kan. Kan nak bagi sedap, dia kata kan. Yang seorang tu pula dia minum dengan tahap dia tak tahu. Itu yang tiba-tiba orang perempuan tu dah lah tak tahu, tunjuklah ke orang, saya sebab suami saya tak pandai, jadi saya jadi imam suami saya semayang lah. Kau dah lah macamnya lah, kata di sini dah bangang tu, jangan tunjuk ke orang macam tu lah ya, cerita lah ke orang secara publik, habislah orang balun tuan-tuan. Itulah masalah itu kan. Pada satu hari Rasulullah SAW pergi ke masjid, tiba-tiba ada sekelompok orang asyik bergurau dan ketawa. Dan Rasulullah SAW bersabda, ingatlah mati, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, kalau engkau tahu apa yang aku ketahui, tentulah engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seorang lelaki selalu disebut-sebut pada Rasulullah SAW, mereka memujinya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, bagaimana temanmu mengingati mati? Mereka menjawab, kami hampir tidak pernah mendengarnya mengingati mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya temanmu itu tidak ada di sana. Maknanya tak masuk dalam kategori yang baik kalau dia tak ingat pasal mati. Telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku datang kepada Nabi SAW yang sedang menemui 10 orang. Dan seorang lelaki dari sahabat Ansar berkata, siapakah orang yang paling pandai dan mulia wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan gigih bersiap-siap untuknya. Mereka orang yang pandai pergi dengan kemuliaan dunia dan keagungan akhirat. Itu dia. Itu yang saya cerita tu, yang orang kaya tu buat masjid harga 100 juta kan, tanah beli 6.5 juta, bina masjid 100 juta, dan siap buat satu petak dekat dalam masjid tu. Kalau dia mati besok di situ tanam. Bayangkan, dia siap booking lubang kubur dia mana nak tanam. Pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur, dia siapkan lubang kubur dah. Jadi itulah Nabi beritahu, orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Telah berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, kematian telah membukakan aib dunia, maka tidak ada kesukaan bagi orang yang punya hati. Juga Ar-Rabi' bin Khatsam berkata, Khitam kata, tak ada barang gaib yang ditunggu orang mukmin lebih baik baginya daripada mati. Ialah gaib, benda kita tak nampak. Mati ni macam mana? Kita nampak orang mati, nampak. Tapi mati tu macam mana keadaan dia? Tu ada seorang hamba Allah, saya salah satu grup saya ikut pergi Turki gitu. Dia baru kenal lah. Lepas tu dia kata dia baru lepas aksiden. Bayangkan aksiden tu pun dia tak ingat. Dia tak ingat, tahu-tahu dah terbaring dekat jalan. Kena langgar apa tak ingat, apa yang langgar dia pun tak ingat. Dan orang nampak dia memang dah terbaring dengan motosikal dia. Dan bila dia sedar, dia tak ingat apa, dia tak kenal. Jadi dia kena kenal balik semula. Bila dia dah jaga 2-3 bulan tu baru, ni isteri dia, ni anak dia. Dia langsung tak ingat apa yang berlaku sebelum aksiden. Tuan bagi dekat dia. Jadi tu tanya, macam kita nak tanya lah, masa kau tak sedar dulu kan, kau dah tak mimpi apa-apa? Kau tak ingat kan? Kita nak tahulah kan pengalaman. Sebab ada orang dia nampak macam mimpi yang panjang, mimpi tu dia buat ni. Ada orang tu boleh cerita balik, tapi dia tak boleh cerita, dia tak ingat apa. Bayangkan keadaan dia mati tu kan. Lepas 3 bulan dia je aksiden dekat Pulau Pinang. Maksud tu isteri dia pun, dia macam bercinta balik semula dengan isteri. Bila tanya dengan isteri dia tanya, isteri dia cakap memang berubah. Dulu lain perangai dia, sekarang ni dia macam lebih kurang macam dia lebih mesra. Dia sebab baru nak kenal balik isteri dia. Ni anak dia, ni anak dia, ni mak dia. Bayangkan dia tak ingat apa yang dia ceritakan, itulah dia programkan balik dalam kepala dia. Macam tu lah kan. Itu hutang pun tak ingat tu. Hutang ayo ke aku hutangkan kau, macam tu lah. Agak dengan jadi barang gaib kita tak tahu apa yang ada dalam kubur, macam mana keadaannya. Kita dengar je tapi keadaannya macam mana, kita dah mati baru kita tahu kan. Kata luas macam mana, kita boleh cerita balik lah, penceramah boleh cerita balik, tapi keadaannya macam mana. Apa ceramah dah masuk dalam kubur pun baru tahu, macam ni yang aku ceramah dulu tu. Macam ni masuk sempit,
Macam mana sempit? Dia kata akan disempitkan lubang kubur pada orang yang mengambil hak orang lain. Orang yang tamak ambil hak orang lain. Ambil hak orang lain, bukan hak dia. Maka akan disempitkan lubang kubur dia sampai berselisih tulang rusuk, kata Nabi. Jadi apa maksud itu? Adakah tanah tu bergerak macam ni? Ataupun dia sendiri yang berselisih tulang ke? Atau macam mana? Jadi Allah alam. Itu sebab benda gaib kan? Benda gaib. Seorang hukama mengirim surat kepada seorang saudaranya, wahai saudaraku, takutlah mati di rumah ini sebelum kau pergi ke rumah akhirat. Di situ kau minta mati saja, namun kau tidak menemukannya. Akhirat minta mati, tolong bagilah aku mati, Allah tak mati-mati masalahnya. Malah jika soal mati disebut di sisi Ibn Sirin, seluruh anggota badannya akan mati. Juga Umar bin Abdul Aziz setiap malam mengumpulkan para fuqaha, ahli-ahli fiqh, semata-mata kerana mengingati mati dan hari kiamat. Kemudian mereka menangis hingga seolah-olah di sisi mereka ada jenazah sahaja. Macam itulah cerita pasal mati, menggigil-gigil, takut, mengelota-ngelota, takut mati kan. Kita relax lagi ni, senyum-senyum boleh fikir lepas ni nak minum ke mana, macam tu kan. Telah berkata Ibrahim At-Tami, ada dua hal memutuskan kelazatanku kepada dunia. Pertama, siapa selalu mengingati mati, ringanlah baginya musibah dunia dan kedukaannya. Al-Mutarraf berkata, aku melihat apa yang terlihat oleh orang tidur, seolah-olah ada orang berkata di tengah masjid Basrah, hati orang-orang yang takut memutuskan ingat pada mati. Demi Allah, engkau akan melihat mereka hanyalah orang-orang yang bingung. Orang mati ni macam bingung, tak tahu apa dia ni, dah jadi apa ni. Itulah keadaan orang yang mati. Asy'ad berkatakan, kami datang kepada Al-Hasan, namun yang dibicarakan hanya soal neraka, akhirat dan mengingati mati. Safiyah berkata, seorang wanita berkata kepada Aisyah tentang kekerasan hatinya. Kemudian Aisyah menjawab, banyak-banyaklah mengingati mati, tentu hatimu akan lembut. Wanita itu lalu melakukannya hingga hatinya jadi lembut, dan dia datang lagi mengucapkan terima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dengan ingat mati jadi lembut. Ada seorang hamba Allah, kalau saya ingat, saya cerita dulu, yang dia pergi nak pergi haji tu, yang dia dapat last sekali kan, dia komplain, baik tak payah pergi, dia kata. Yang panggilan nama dia nama reserve, tak tahu lagi dapat pergi lagi, tapi dapat pergi. Dapat pergi, last dia keluar ada mulut dia, baik tak payah pergi. Wahal tu panggilan tu bukan tamu ngaji, dia kena ingat Allah yang jemput dia pergi. Dan bila sampai je dia Jeddah, sampai je kat tanah suci, dia jejak je kaki, dia koma, dia tak sedar. Bila dia tak sedar, kemudian isteri dia tahu apa yang disebut masa dekat sebelum pergi tu. Jadi dia ingat ni mesti Allah balas kat dia. Tapi tolaklah, pakai wheelchair, buat apa yang boleh, buat isyarat aja. Kemudian dia hantar balik. Bila hantar balik, sampai je ke airport, sampai je ke lapangan terbang KLIA, petugas-petugas tabung haji tanya nak bawa pergi hospital ke, tak payah bawa balik rumah je. Isteri dia kata, betul ni, saya tak tanggungjawab ni, tak apa bawa balik rumah. Sampai rumah dia sedar tak sakit apa. Bila dia sedar tak sakit apa, ni cerita betul ni. Bila dia sedar tu, apa yang jadi pada dia, baru dia faham keadaan ni gaib ni, dia je boleh cerita. Dia boleh cerita apa yang jadi lepas tu. Memang dia berapa janggut putih apa semua, memang dia pergi masjid hari-hari masjid. Tiap-tiap waktu masjid, lepas tu dia pergi umrah. Lepas tu hari masjid. Berapa ramai kita tengok orang pergi haji, balik je berubah betul. Ada orang macam tu. Balik tu, ya Allah, cakap pun dah tak banyak. Dulu kan bergurau, lepas tu senyap je dah. Lepas mayang tu balik je. Lepas mayang doa balik, tak ada berat-berat dah. Sebab apa? Dia je yang nampak, dia je yang tahu kan. Kadang dia tak boleh nak cerita. Ya Allah, apalah yang dia mimpi ni, apalah yang dia ingat agaknya. Macam tu kan. Banyak macam-macam. Itu yang dulu yang di Johor ada satu grup. Di Johor ada satu grup, satu sekolah ni. Budak-budak tu terlibat dengan buat hubungan buat perangai-perangai sumbang ni lah. Budak 14 tahun 15 tahun dalam satu sekolah dan satu kelas. Jadi bila dah buat macam tu, buat perangai macam tu, ada yang minum lah apa. Jadi sudahnya ustaz dia tangkap. Dia tangkap, mak ayah kata tak tahu nak buat apa. Lepas tu ada satu imam, tak apalah saya tolong. Tapi dengan satu syarat, kalau saya tolong ni, mak bapak kena terima. Jangan marah saya pula, saya nak buat ni. Nak buat macam mana? Ikut aja. Dia bawa macam mana? Tengah-tengah malam diikat di tangan kaki budak tu, dan kemudian dikapankan. Dikapankan budak tu, dia siap gali belabang kubur dah. Ni imam ni buat ni. Imam ni buat. Kemudian ajar anak-anak murid dia tolong. Letak, cuma bezanya jenazah tu letak dekat dalam kubur, tapi tak kabus lagi. Muka buka ni, mulut tutup. Wah, mulut tutup. Lepas tu dia pun baca talqin. Setiap lubang kubur tu baca talqin untuk budak tu masing-masing.
Yang mak ayah ni pula dia minta duduk sekali sebelah yang baca talqin ni, buat-buatlah sedih, nangis sekali. Macam anak tu mati betul. Buat ni. Buat. Bila dia buat dah habis. Bezanya macam kita dah tanam baru talqin. Dia talqin sebelum tanam. Tapi dah masuk dalam kubur tu. Daripada atas tu dengar, wahai Syamsul Amri Ismail, Syamsul Amri bin Hasnah, dia kata kan, kalau ditanyakan kepada kamu, wah jatuhlah baca talqin sampai habis. Budak tu dah macam ni, sudahnya budak tu dah tak bunyi dah, bergair je mata. Lepas tu dah habis tu semua cakap, dah okey, dah habis dah, kita pun dah doa, dah tahlil, bolehlah tanamkan jenazah. Bila tanam, dia taburkan pasir tu penuh masuk sampai ke dada. Lepas tu bawa keluar balik. Bila bawa keluar semua menangkuk-nangkuk peluk kaki mak ayah ni. Masa tu rupa-rupanya waktu tengah baca talqin tu daripada dalam kubur, budak tu dah nampak macam-macam. Orang lain tak nampak macam-macam, atau macam ni melintah-lintah semua macam-macam dia nampak. Dia rasa macam dia dah mati dah. Tapi nak cerita balik, itulah dia benda gaib tadi. Tapi kalau hari ni buat macam tu, imam tu buat macam tu, dah lama kena saman kan. Kan budak sekarang bukan boleh, mak ayah yang lebih-lebih sekarang ni. Ini mak ayah dia sendiri willing, mak ayah ni sanggup buatlah, yang penting dapat ubah perangai anak dia. Ada orang macam tu, kalau pergi dia Allah Ta'ala pilih dia, nampak benda yang bukan-bukan kan. Macam ni lah Allah yarham Haji Azmil Mustafa kan. Dia bagi sampai dia dapat hidayah bukannya dekat Masjidil Haram. Macam Abang Samsul Rau-Rau kan, dia dapat dekat depan Kaabah, dia mengaji Allah, dia tengok budak Arab tu kecil lagi dia boleh mengaji, sedap dia bacaan aku ni, Allah dah lama tak mengaji. Tu Abang Samsul Rau-Rau belajar balik kan, belajar Quran bersanad ni dia belajar sampai sekarang. Dia pula dah dapat tauliah mengaji sekarang. Haji Azmil Mustafa pergi, bukannya dapatkan ni, dia pergi ke US, pergi ke Amerika Syarikat. Masa tu festival filem. Filem kawan dia dah cakap jangan datang hari Rabu, jangan datang hari Selasa, datang hari Rabu, lebih kurang macam tu lah. Sebab hari Selasa aku tak ada rumah lagi, hari Rabu baru rumah. Dia datang awal sehari sebelum. Mana aku nak tidur ni, mana nak tidur, tak tempat tidur. Jadi driver tu Pakistan Islam, dia kata tak apa, saya bawa pergi kat ni, kat masjid dekat US. Masa dia pergi masjid kat US tu baru dia sedar dia tak boleh nak semayang, dia mengaji tak pandai, apa tak pandai. Masa tu lah bayangkan Allah buka hati dia tu dekat US, bukan dekat Mekah, bukan dekat Pondok Muallim, buka dekat US. Masa tu lah yang Haji Azmil Mustafa masa tu simpanan dalam banknya dekat 2 juta. Dia keluarkan semua untuk biaya dia pergi ke Yaman belajar agama balik semula. Tu Haji Azmil Mustafa, contohlah. Dan dia beberapa kali dalam hidup dia, sepanjang hidup dia berjaya istiqamah sembahyang jemaah 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Dia buat beberapa kali. Itulah, cubalah buat kalau boleh tuan. Saya pun banyak fail. Apa waktu turut sampai banyak lah, dah terlalap pula, dah bersembahyang macam seseorang kadang-kadang kan. Dia 40 waktu turut-turut ya. Kemudian Nabi Daud AS jika mengingat mati dah hari kiamat, ia menangis hingga gemetarlah anggota badannya, dan ketika mengingat rahmat kembalilah jiwanya. Kalau ingat mati dah hari kiamat, bergetar, rasa hilang nyawa dah. Tapi bila ingat rahmat Allah nak bantu tu, barulah kembali sikit nyawa dia. Macam itulah orang dulu-dulu kan. Al-Hasan mengatakan tidak dikatakan orang yang berakal, melainkan dia takut kepada kematian dan meratapinya. Orang yang normal sepatutnya takut mati. Poi kita lalu kubur mesti ingat Allah, aku mati esok macam mana, kubur dah penuh pula ni, aduh manalah nak tanam aku ni. Ya, sekarang ni orang heboh buat taman perumahan, skim perumahan, kubur tak bertambah. Itu sebab sekarang ni banyak kerajaan negeri dah buat syarat pemaju perumahan, bila buat rumah wajib reservekan tanah kubur. Kalau dia tak boleh reservekan tanah kubur, dia kena bayar pampasan kat kerajaan negeri. Dengan duit pampasan tu, kerajaan negeri akan tebus mana-mana tanah untuk dijadikan sebagai reserve kubur. Dia buat macam tu sekarang kan. Terpaksa buat topik orang hidup dengan topik orang mati, tak ada boleh kan. Fikir hidup sampai masuk mati kan. So tak mau. Dia macam nak tanam togak-togak pula kan, mahal pula kan. Dia buat ni masuk togak tak simpan, tak bangun dia macam tu dah. Macam ada satu adutan tu lah,
Kan dia mati siap ekon kubur. Ya. Tuan-tuan nampak tu yang perkuburan Cina tu, yang Nirvana tu, yang nilai Memorial Park tu, jangan main-main tu. Kucing dengan anjing 10,000. Kucing punya Memorial Park tu, dia punya tapak tanam 10,000, siap dengan landscape dia, bunga cantik. Orang ada paket deluxe, Supreme, ada Superior, adalah dia punya macam hotel lah. Ada yang paling rendah 25 ke 35,000 paling rendah. Itu yang betul cerita Piramli tu, yang dia tonjol tu, hidup susah mati pun susah kan. Baru saya tahu naik apa, mati kena naik sport car kan. Ya, tapi betul mesej itu, hidup susah mati lagi teruk belanja kan. Ya, dia orang bukan tu ya, nikah pun azab, banyak bayar. Dia dengan makan bosai, dengan minum mabuk-mabuk lagi, macam-macam lah kan. Itulah dia. Jadi kalau kita ni berakal, normal kita akan takut pada kematian dan meratapinya. Telah berkata Umar bin Abdul Aziz kepada setengah ulama, nasihatilah aku. Ulama itu berkata, engkau khalifah pertama yang akan meninggal. Umar berkata, nasihatilah aku lagi. Ulama itu berkata, setiap manusia merasai mati dan kini tibalah giliranmu. Mendengarkan itu Umar pun menangis. Nampak tu? Manusia merasai mati dan kini tibalah giliranmu. Itu saya pergi ke Turki tu, mendengar sejarah Muhammad Al-Fatih kan. Bayangkan macam mana dia nak menakluk tu kota Konstantinopel, yang ini nama dia Istanbul, bukan Sonang kan. Masa tu Nabi pun dah sebut akan ada seorang raja yang mulia, dia yang akan menawan tu Konstantinopel tu. Memang disebut memang dia memang sah mulia. Bayangkan tentera dia, sebab tentera dia tak pernah tinggal semayang, tak ada seorang pun pernah tinggal semayang. Tentera dia tak pernah, kebanyakan termasuklah Muhammad Al-Fatih daripada dulu, daripada kecil sampai ke besar, tak pernah tinggal solat sunat tahajud, tak pernah tinggal. Dan dia daripada kecil dia mempelajari tak kurang 5 ke 7 bahasa. Hafal Quran lagi. Allahu Akbar. Tu yang dia menyerang tu dapat dia. Di Turki tu saya pergi satu masjid apa? Masjid Çamlıca. Di orang sini pun ada dah pergi tu. Besar masjid tu. Saya fikir macam mana dia nak penuh ni? Boleh memuatkan 64,000 orang satu masuk. Saya kata umat ramai betul. Tapi betul lah dia kan, Turki ni banyak masjid. Dan dekat airport pun, dekat tempat surau tu pun dia kata masjid, dia tak sebut surau, dia sebut masjid kan, kat sana lah kan. Itu pergi tempat salji tu, jakun betul so. Tak pernah tempat salji kan. Dapatlah rasa koreh semua kan. Tu Mak Jenny tanya saya masa saya beli sambal dengan dia tu, dia tanya, tak ada ajak cik pun, jangan cik, nanti koreh telinga kan, patah cuping telinga tu. Tak nak pergi dah. Saya kata tu. Tapi memang patutlah, tak macam mana pun lah, salji ko lawa ko tempat orang, biarlah Malaysia, biarlah Slim River ni. Biarlah Sombat. Kan. Balik cik goreng. Cik goreng, cik ticanai. Tak sama kari kita dengan sambal dia, tak sama kan. Tak adalah komplain dah, tapi carilah kan, tu dia. Kemudian Rabi' bin Khaitam katanya telah menggali kubur di rumahnya. Setiap hari dia tidur di situ beberapa kali untuk mengingati mati. Dia berkata, kalaulah hatiku tidak mengingati mati walau sesaat saja, akan hancurlah aku. Al-Taraf bin Abdullah bin Ash-Shakir berkata, sesungguhnya mati itu telah memutuskan nikmat, maka carilah kenikmatan yang tidak ada mati di sana. Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya, Anbasah, banyakkanlah mengingati mati. Jika engkau lapang rezeki, ia akan menyempitkannya. Jika rezekimu itu sempit, ia akan melapangkannya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, aku berkata kepada Umi Harun, apakah engkau suka mati? Dia menjawab, tidak. Aku bertanya, mengapa? Dia berkata, kalau kau derhaka kepada manusia, tentu kau tidak suka menemuinya. Maka bagaimana aku suka menemuinya, yakni Allah, sedangkan aku telah derhaka kepadanya. Itu sebab dia takut mati. Dia bukan takut mati itu sebab takut nanti dia tak boleh buat apa-apa. Dia takut menemui Allah dengan tahap dia tak bersedia.
Abu Musa At-Tamimi meriwayatkan isteri Farazdak meninggal. Ramai penduduk Basrah menghantarkan jenazahnya, termasuk Hasan radhiyallahu anhu. Dia berkata, apa yang dipersiapkan untuk hari ini wahai Abu Faraz? Abu Faraz menjawab, iaitu syahadah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah semenjak 60 tahun. Ketika isterinya telah dikuburkan, Farazdak bangkit dari kuburnya lalu berkata, ku takut di bawah kubur jika tidak mendapat ampunan. Di situ panasnya menyengal, terhimpit dan mengerikan. Ketika padaku hari kiamat, penonton geram menyeret Farazdak. Hancurlah manusia yang berjalan ke neraka dengan bulu terbelenggu dan buta. Mereka bersyair menyebutkan tentang ahli kubur. Berdirilah di kubur, tanyakan pada lantainya, siapa yang diampuni dalam kegelapannya, siapa pula yang mulia di dasarnya. Apa yang telah merasakan kedamaian dan kecantikannya, adapun diam di depan mata. Mana dalam kubur ni tak tahu panih macam mana, kono macam mana, kita dengar cerita ni kan. Bila kita tanya ni, siapa yang senang kat bawah kubur ni, yang terang pun tak boleh jawab, yang tahu kena seksa pun tak boleh jawab. Senyap je sebab kita tell dia kan. Macam mana kita nak tahu siapa yang mula di dasarnya? Adapun yang telah merasa kedamaian dan kecantikannya, dia rasa tenang dan damai bawah kubur tu, pun tak dapat nak beritahu dekat kita. Kerana tidak seorang pun dapat keterangan keutamaan darjatnya. Kalau mereka menjawab, akan dihabarkan padamu betapa kenyataan keadaannya sesudah itu. Adapun orang taat ada di taman, didapatkan apa yang diinginkan. Sedang orang lancang merengkok di lubang kala jengking berjalan, menghampirinya dan menyengat ganas dalam seksaan. Malik bin Dinar berkata, pernah aku lalu di kubur, aku senandungkan syair. Aku telah datangi beberapa kuburan dan aku telah memanggilnya dengan lantang. Manakah orang agung dan orang hina? Manakah orang mengagungkan kekuasaannya? Mana pula orang suci dan tidak menyombongkannya? Dia berkata, tengah aku bersyair, ku dengar suara yang tidak kulihat orangnya. Dia berkata, semua telah binasa dan tidak ada yang mengkhabarkan. Semua telah mati, khabar pun telah mati pula. Budak harta telah melewatkan hari-harinya, namun keindahan itu kini telah tiada. Wahai yang bertanya padaku tentang orang-orang dulu, renungkanlah apa yang dilihat olehmu. Yalah, dah hancur, tinggal tulang-tulangnya kan. Apa benda lagi, apa pun tak ada. Nak jawab pun tak boleh, nak bagi tahu pun tak boleh kan. Kalau dia beritahu pun dah binasa, tak ada apa dah nak boleh diceritakan. Ada sebuah syair tertulis di sebuah kubur. Kubur-kubur telah berkata kepadamu, meski dia diam dan penghuninya tersembunyi. Wahai yang mengumpulkan dunia dan tidak akan kekal, untuk siapa dikumpulkan kerana kau akan meninggal? Mengumpul untuk apa kan? Kita buat apa? Sudahnya tak boleh bawa apa pun. Contohlah kan, macam janya lah, masuk dalam penjara lah gitu. Saya kena masuk dalam penjara buat ceramah dalam tu, penjara Kajang kan. Sudah telefon, wallet semua kena tinggal, tak boleh masuk dalam kan. Sudah kan, apa guna benda ni masuk dalam kan. Bayangkan budak saya yang masuk nak ambil rekod video pun tak boleh. Tak boleh kena. Nanti kita akan ambil, kita akan bagi gambar-gambar yang kita ada, dia kata macam tu. Keadaan macam tu lah lebih kurang. Tak boleh buat apa. So patutnya pada rumah ni tak payah bawa kan, sebab tak boleh ni kan. Contoh lah, kita fikir tu salah satu contoh yang nak bagi faham kan. Padahal dekat atas dunia ni kita kumpul, rumah banyak, duit banyak, kereta besar, sudah untuk apa? Sudah tak buat mati pun. Jadi akhirnya berpadanan berpadalah dengan yang sedikit qanaah. Nak bulan puasa ni kan, salah satu daripada latihan takwa, salah satunya qanaah, berpada dengan yang sedikit kan. Sudah kita dulu kan, dulu baik rumah besar-besar, akhirnya duduk seseorang kan. Beragama, Assalamualaikum, Assalamualaikum, beragama duduk seseorang kan. Dengan lelaki, abang kan. Kan dulu masak kami banyak, sekarang dah berdua. Masak ni pun tak habis, nasi satu pot pun tak habis lah. Yo, gigi pun dah tak ada. Sampai masa nak makan, gigi tertinggal pula dalam bilik. Alah, malih lah. Buat bubur lah, buat bubur pun tak habis. La ilaha illallah. Macam mana tu cakap tadi tu kan, sampai masanya, nikmat tu Allah Ta'ala bagi kan, sikit-sikit ambil kan. Makan hirup sup ni tak terasa. Dia tak terasa, rupa mata dah tak nampak, air basuh tangan dihirup kan. Lah, apa hal pula kan. Sup tu topi tu bang, yang ada daun-daun tu lah tak perasan. Ya patutlah berminyak tangan kan. Yang sup tu basuh tangan, memanglah. Aduh, macam-macam lah kan. Iya.
Kan? Nah, untuk siapa dikumpulkan? Kerana kau akan meninggal. Betul kan? Itu yang saya kata dulu. Dia beli rumah kan. Ada seorang kawan saya tu, dia beli rumah. Alhamdulillah, anak akak ada 5. Akak dah beli 5 rumah. Senang, besok dia tak payah berebut. Itu bukan jaminan dia. Ilmu tu yang nak kita kena bagi kat dia. Iman tu kena didik, kena tarapkan dalam diri dia. Jadi tak adalah dia berabot. Macam tu. Ini tak berabot. Dah berabot, tetap berabot. Dia tak nak rumah ni. Dia nak rumah yang tu. Rumah halung mula besar lagi dia tu. Ya, tu. Baik rumah besar, godang rumah. Kan, makin lama makin tak ada orang. Bukan makin lama makin ramai. Kan? Nak tengok ramai orang kat rumah bila? Waktu pondok mualim tak ramai orang. Waktu pondok mualim tak ramai orang, mana cuti sekolah. Kenapa ramai tak datang? Cucu ramai datang rumah. Tu dia macam tu lah. Kan? Masa tu lah meriah. Macam-macam ayam kampung. Kesian orang tu. Licin ayam kampung. Semua orang order ayam kampung. Sedap ayam kampung ni kan. Tak sama dengan ayam pokan. Iya. Terbayang pula. Aduh. Itulah dia. Ibnu Samak berkata, pernah lalu di tepi kubur, tiba-tiba tertulis di situ, kerabatku telah lalu di sisi kuburku, sebenarnya mereka tidak mengetahui keadaanku. Ahli warisku telah membahagi hartaku, namun mereka tidak lagi mempedulikanku. Mereka ambil bahagiannya dan hidup bersuka-suka. Demi Allah, lenyapkan harta di mana mereka melupakanku. Bayangkan dalam kubur. Sedih macam mana? Memang macam itulah, kau dah mati hidup dan diam. Kan? Tak ada apa dah harta kata orang lain berabot. Bagi yang anak seorang pula ambil berjoli, berjudi contoh, mana tahu. Itu yang kita nak buat macam mana, kau dah mati tak boleh buat apa. Kan? Kemudian ditemukan pula tertulis dalam kubur, orang akan disambar terpisah dari kekasihnya. Kematian datang tidak boleh menghindarinya. Bagaimana kau suka dunia dan kelazatannya, wahai orang yang akan bertemu dengan mautnya. Tentulah kau tenggelam dalam kerugian, sedang waktumu telah kau habiskan dalam kelazatan. Mati tidak mengasihi orang yang bodoh akan tipuannya. Tidak pula orang tahu dan meremehkannya. Betapa banyak mayat di bawahmu, tidak mampu berkata menjawabmu. Gedungmu kau bangunkan dengan megah, namun kuburmu kau biarkan roboh. Sebab macam-macam, buat kampung, buat bangunan, buat rumah, buat pejabat, buat ni, buat homestay, buat pusat perkumpulan keluarga. Ada satu Datuk Tan Sri, dia buat satu rumah macam istana dekat belah Kedah tu. Macam istana supaya keluarga Tan Kenduri kumpul situ. Bayangkan tu. Macam tu sekali lah buat, siapkan bilik catering dia apa semua. Ada satu datuk dekat Sarawak, saya pergi jumpa satu rumah tu, satu kawasan rumah tu, satu kawasan tanah tu, ni satu banglo rumah dia. Dalam tu ada rumah isteri pertama dia, rumah isteri kedua dia, ada satu rumah besar anak dia tu, yang anak dia tu ada 4 isteri dalam rumah tu. Ada satu rumah, dan ada satu rumah untuk bekas isteri dia kalau datang nak jumpa anak-anak, ada satu rumah. Memang kayu betul. Saya pergi masa tu meleleh helio tu. Bukan pasal rumah tu, pasal banyak bini tu. Macam tu. Tapi rumah tu memang betul, dia buat satu. Bayangkan setiap anak tu rumah banglo dalam tu. Semua berduduk dalam tu. Satu kawasan. Lepas tu ada satu rumah lagi, dia buat catering. Mana masak kan, tukang masak akan masak hantar kat rumah-rumah ni. Kalau anak tu tak masak, ada tukang masak akan masakkan. Macam tu sekali. Tak tahu mana dia dapat duit. Kaya betul. Kita pun suka. Orang Islam suka saya tengok orang Islam kaya. Kan? Macam tu. Betul. Tapi memang ada orang sampai tahap tu. Tapi sampai masanya ke mana dia? Ke mana? Sudahnya tinggal. Tak buat ke mana. Bayangkan rumah bekas isteri pun dibuatkan dalam tu supaya bila bekas isteri dia datang nak jumpa anak-anak, ada. Macam tu lah dia. Baik kan? Bini muda lawa tuan-tuan. Saya tak sebut nama dia siapa kan. Okey lah tu. Jadi kita gedung itu bangunkan dengan megah, namun kuburmu kau biarkan roboh. Maksudnya apa? Maksudnya syair ni memberi peringatan supaya hidupkanlah amal ibadah dalam hidup kita ni. Bekalan akhirat tu yang paling mustahak kan. Kadang orang tu rumahnya kecil je kan, kalau berjalan ni kan, dekat papan rumah papan ni gung buat ni nenek marah, janganlah berlari roboh rumah ni kan, marah dia. Rumah kecil sengit rumah, tapi rupanya dalam kubur yang lapang Allah siapkan singgah sana syurga untuk dia. Yang tu yang kita nak kan. Pada hari ke mana, nikmat mana? Yang mana nikmat yang kita dapat tadi, yang kita baca tadi, nikmat yang dia dapat yang mana takkan mati.
dia takkan mati-mati, dapat mengamal dapat menikmati nikmat-nikmat yang ada tu, segala kelazatan yang ada tanpa mati. Tu akhirat besoklah kan, tapi masuk syurga mudah-mudahan, amin. Lagi ditemukan tertulis dalam kubur, aku berdiri di atas pusara bagai kuda tergadai. Jika aku menangis dan air mataku berderai, tentu kedua mataku melihat tempatku di antara mereka. Di atas kubur seorang tabib tertuliskan, ku katakan apa yang dikatakan orang padaku, sungguh Luqman telah sampai ke pusaranya. Tidak di manakah orang yang pandai ketabibannya, tak mungkin dapat menyelamatkan yang lain, orang yang mampu menyelamatkan dirinya. Dia mampu menyelamatkan diri dia je, dia tak boleh selamatkan orang lain. Dia sebagai tabib pun, doktor ni tak boleh nak menyelamatkan orang daripada kematian. Nak selamatkan diri dengan amal kita. Dan ditemukan pula di atas pusara lain tertulis, wahai orang yang memikirkanku, ajal telah menemuiku. Takutlah kepada Tuhan yang memungkinkan seseorang beramal dalam hidupnya. Aku tidak sendiri dipindah seperti yang kau lihat. Aku orang akan dipindah ke tempat yang serupa juga. Mana sampai masa kita dalam kubur, kita akan dibangkitkan, akan dipindahkan ke negeri akhirat. Kita akan dipindahkan. Macam mana kita dipindahkan daripada rumah, macam mana pun kita suka. Kalau mati besok, ada kan yang puasan kan, aku mati besok tanam kat kuburnya. Kita yang cakap, memang kita cakap. Sampai masa kita mati, kubur tu dah penuh pula. Contoh kan, takkan nak padat dengan situ kan. Togaklah kat pagar tu, kan? Biarlah dia, pandailah dia mencari sendiri tu kan. Tak adpek dah. Maka dibawa, dipindahkan orang bawa. Nak macam mana? Kan? Yang mandikan jenazah kita, nasib dapat yang kasar-kasar, yang tak ada ilmu. Dia golek gelantang macam ni, susah betul. Kan? Sakit jenazah tu. Bayangan tu yang mak saya waktu pergi Australia dulu, dapat cerita daripada orang Australia yang duduk sana. Bila ada orang Arab yang menguruskan jenazah tu, kasar betul buatnya. Bila ditegur, janganlah kasar sangat, kesian jenazah tu. Dia kata jangan risau, dia tak kasar apa dah. Bayangkan tu, dia kata macam tu. Dia kata dia mengerjakan jenazah tu macam menyiang ikan. Memang dia golek tentu macam tak tahulah macam mana dia buat. Memang kasar betul. Sedangkan adabnya kita kan kena baik. Saya ingat ni, kalau tengok mak saya tu kalau uruskan tu, tolong ya mak tolong mak ya, tolong keluarkan kan dia punya jenis najis itu, nak cuci tu baik, lebur mak, sikit lagi mak. Dia macam bercakap dengan jenazah tu. Cuma dia tak menyaut lah. Kalau menyaut lagi orang tengah mandi tu, ya kan. Dia kadang-kadang memang ada nafas dia tu, kadang-kadang dia tak habis lagi kan, kosong-kosong tu. Ada. Memang ada. Tanya mak saya, memang ada orang macam tu, kadang ada nafas dia yang last tu. Tapi ada juga orang yang memang dia ada temporary death tu. Ada. Itu memang dia terjaga betul. Jaga macam daripada tidur. Hampir nak tanam lah. Tengah baca Yasin, togak dia bangun. Rupanya memang ada orang tu, nafas dia, nadi dia semua berhenti. Orang ingat memang mati lah. Tapi betul jaga ada. Tapi jarang lah dapat macam tu. Tapi kalau dapat tu memang comel lah orang tu. Mau tak kan. Silap-silap orang yang tengok tu mati. Allahu Akbar ya? Jadi kita semua akan dipindahkan ke tempat yang serupa juga. Yang hidup pasti akan mati. Ingat tu tadi yang surah surah Ali Imran ayat 185 tadi kan, yang diberitahu setiap yang hidup pasti akan mati kan. Pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelakkan daripada neraka dan masuk syurga, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ketahuilah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ingat tu, memperdayakan. Kalau rasa macam best ni, mesti kita kena fikir macam ni. Cantiklah tempat ni. Mesti ada benda. Ada bahaya ni. Contoh kan? Macam saya dulu lah kerja jadi pengarah undang-undang. Tak pening ke mana. Jadi pengarah, semua orang datang cari kita. Yang meniaga cari kita, yang Cina-Cina meniaga tak pernah kenal, tiba-tiba mengaku ayah sahabat, tiba-tiba dah jadi kawan. Kan, mana kena hati-hati. Adalah benda tu nampak macam hebat kan, tapi mesti ada benda di sebaliknya. Macam tu, hati-hati. Poi pula operasi kat rumah urut pula. La ilaha illallah. Poi rumah urut yang amoy ni lawa-lawa pula. Sudah katakan. Ya. Itu sebabnya kalau tak beringatlah, dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Sudahnya berapa ramai yang kono. Ada baru-baru ni, ada seorang sahabat ni, dia kahwin
Alhamdulillah kahwin cantik elok, tak ada masalah. Dua-dua belajar agama, sekolah agama. Cakap Arab fasih dua-dua. Sampai baru berapa bulan kahwin baru tahu lelaki yang suka kek lelaki. Sekarang ni saya baru semalam 2 hari lepas dengan salah seorang ahli jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Melaka. Dia kata sekarang ni ada pula lelaki yang suami yang melanggankan isterinya pada orang. Sekarang tu bono polik-polik ni semua tanda-tanda nak kiamat, dokek waktu dah. Ya, kadang ada yang buat iklan tu. Sekarang ni dia ada apps dia. Siapa nakkan isteri saya ni badan ni macam ni, dia macam ni, dia punya ni macam ni, umurnya macam ni, siapa yang nak? RM3,000. Yang seorang ni isteri saya sedang mengandung 3 bulan, siapa nak? Macam tu. Dia pergi kat hotel, yang ramai yang datang tu Abang Ipal, Abang Ila, Abang Ima. Abang Ipal ni Nepal, Abang Ima ni Myanmar. Abang Ila ni Bangla. Pergi dekat lobby hotel tu, dia setuju bayar 3,000, bayar 4,000, bayar, dia pun bagi ni kunci bilik satu, tingkat teh. Bini kat mana sekarang? Tahu tuan. Sekarang ni bolehlah. Sekarang ni yang terbaru ni ada pula bertukar-tukar isteri. Saya kata, you ni cakap ni polik. Memang kita rasa memang jijik, memang kita fikir apa ini orang fikir. Masalahnya Islam. Tu cerita. Yang minat dengan lelaki ni jangan cakap lah. Heran betul. Jadi mudah-mudahan cukuplah sekadar lekor pula kuliah hari ni ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti langit dan rupa-rupa yang berbeza bab 29. Jadi semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang tu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.